Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, orang yang banyak guna otot ni sebab otak dia kurang, tu sebab dia guna otot. Kita ajak berdebat, berdebatlah. UMNO yang ujung-ujung gelap, ada UMNO ni tak bau kuat UMNO tu. Saya bagi tahu saudara, kan? Saya bagi tahu, UMNO dengar. Apapun, walaupun hujahnya, saya boleh hujah banyak hujah mengenai perdebatan apa namanya ni, Choi Soilek dengan Lim Guan Eng. Tetapi apapun, saya hormat dengan Choi Soilek dalam bab ini. Dia buat di bangunan MCA dan anduran MCA. Choi Soilek berdebat dengan Lim Guan Eng. Saudara tahu siapa rasmi perdebatan tu? Siapa rasmi? Yang rasmi perdebatan tu Najib Tun Razak. Dia pun dalam masa perasmian dia kata apa? Dia kata alhamdulillah, inilah budaya politik matang, budaya politik yang memacu bangsa supaya jadi cerdik. Dia khabar orang berdebat cerdik. Lepas tu bila kita ajak dia berdebat, kamu tak malu ke? Kamu ada seorang Perdana Menteri yang lemah zahir dan batinnya. Udahlah penakut debat, penakut bini pula tu. Kamu tak malu ke? Najib penakut, saudara. Saya nak dengar malam ini, saudara, kita jerit sekali. Najib penakut. Najib penakut. Kita cabar. Najib debat. Kita cabar. Najib debat. Najib penakut. Macam tu pun kau UMNO banggakan Najib lagi salah, Sesuai yang saya hormati sekalian, sebagai penutup isunya, saya nak pergi kepada isu yang serius sedikit, iaitu isu mengenai hubungan kita dengan Israel. Dalam isu ini saya ambil lagi dalam 7-8 minit, bolehlah kan? Boleh? Kita pun bukan ganggu orang, gadolah rimau boruk kan, takkan dia nak arah kan. Jadi saya yang saya hormati sekalian, dalam bab ini saya nak sebut dengan jelas, solidariti anak muda Malaysia melihat isu ini bukan sekadar isu agama. Ia memang benar dia melibatkan isu agama kerana Al-Aqsa dijajah oleh Israel. Al-Aqsa maksud dia apa? Adalah kiblat pertama umat Islam. Tidak ada umat ataupun mana-mana umat yang paling bangsat dalam dunia ketika kiblat dia dijajah, dia masih berpeluk tubuh. Itu kiblat kita, kiblat pertama umat Islam. Jauh daripada itu, ia adalah isu kemanusiaan, ia adalah isu penjajahan, ia adalah isu demokrasi, ia adalah isu keadilan yang semua bangsa agama wajib mengangkat isu ini. Kita telah bawa isu ini bertahun lamanya. Tahun lepas, saudara, pada 7 November Parlimen bersidang, YPA Tekwa China. Saudara, ini bukan isu, tu yang saya kata, ini bukan isu Melayu, isu Islam, ini isu kemanusiaan. YPA Tekwa di China koi, saudara, memang China. Tengok emak tak ada kena-mena Melayu, atas pun tak ada, memang China. Daripada DAP Bakri, dia tampil nak bantu kami daripada solidariti anak muda Malaysia. Dia telah bawa, saudara, soalan yang telah kami buat dan dia bawa dalam Parlimen Malaysia. Dia bangkit dalam parlimen, depannya ada anak Mahathir Mukhriz. Dia tanya, Mukhriz ni lah kementerian yang menjaga perdagangan antarabangsa. Dia tanya dekat Mukhriz, wahai kerajaan Malaysia MITI ni, saya nak tanya, kita ni ada berdagang tak, dengan ada hubungan tak dengan Israel? Oh, mula-mula dia bangun Kamel Langsi dia, kita tak ada hubungan. Isu Israel, kerajaan Malaysia serius apa macam tu lah, macam TV1 nya ayat tu. Lepas tu YBA Tekwa terus angkat borang. Saudara, ini borang asal. Borang asal custom. Barang nak keluar masuk Malaysia mesti ada borang custom. Macam cincin, dia ada borang customnya. Cincin kok sompek kan, saya contoh sekejap. Kalau tak, minggu depan lah kita jumpa. Boleh? Nombor W204004004087, tanda tangan penolong kanan pengarah custom KLIA Selangor, lengkap semua. Dengan siapa kita berniaga? Kita berniaga dengan Chanyon Distribution Computer Limited, nombor 4 Honamut Street, Netanya 42504, Israel, Netanya Israel. Ini apa? Kita berniaga jelas ada borangnya. Mahdi, sekejap, Mahdi sebut baru minggu lepas. Dia kata apa? Inilah Israel nak bantu kawannya untuk jatuhkan kerajaan, jadi Israel supply borang, dia kata. Tak kebangang. Kalau kita boleh jaga kepentingan Israel, kenapa Israel nak pula tukar dengan orang lain? Saudara tahu tak payah Israel bagi. Saudara tahu antara dokumen yang bocor, dokumen daripada mana? Dokumen daripada pegawai kerajaan.
pegawai kerajaan ni macam cincin ni saudara, dia bagi saya jumpa pegawai custom, saya tahu dia pesan dengan saya apa. Tolong Cikgu Bat sebut soal cincin, kirim salam saya pada semua. Dia kata tolong bagi tahu, jangan risau. Kaki tangan kerajaan sekarang ni 10 contoh custom yang ada ratus ribu ni, dia kata 10 pegawai custom saya bagi jaminan 9 pasti sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Ini pegawai kerajaan ni. Ini yang kita dapat borang-borang ini. Tapi akhirnya bila nak apa bangun menteri jawab, kita adalah hubungan dagang sikit, dia cuma melibatkan syarikat-syarikat antarabangsa yang nak melabur dekat sini, dia nak melabur sini. Kalau kita tak bagi dia berniaga dengan Israel, dia tak nak melabur. Jadi kita kata bolehlah. Maknanya saudara, lemah zahir dan batin kita sekarang ni. Orang nak masuk melabur, nak apa pun, nak ambil tolong, bolehlah. Lemah kita saudara, lemah, tahu tak, lemah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, lepas tu YB attack telah kena halau apabila dia bagi last punya buah kau-kau, apabila dia mendedahkan borang JK69. Apa arti borang JK69 ni saudara? Borang ini borang kebenaran minta kagum, buka kagum. Maksud dia macam ni saudara, maknanya kita ada bukti, ada barang masuk daripada luar, pasang dekat sini, jual balik kat luar. Made in Israel, negara kafir pun tak nak beli tahu. Venezuela tengok apa dia Israel, hatui dia ludah, tak mau masuk. Made in Malaysia, boleh masuk. Jadi kita telah menjadi kaldai saudara kepada Israel dengan cara macam mana? Kita benarkan syarikat yang beroperasi di Malaysia. Saya sebut nama syarikatnya, Plexus Manufacturing Sdn Bhd, plot 87, Lebuh Raya, Kampung Jawa, Bayar Lepas Industrial Estate, Pulau Pinang. Bawa masuk barang daripada luar, pasang jual made in Malaysia, ambil duit, bayar balik dekat negara country of origin, place of origin, kod IL. Kod ni apa? Kod ni maksud negara yang kita biasa berdagang, Amerika, US, Australia, AU, China, CN. Habis IL ni apa? IL adalah negara Israel, laknatullah. Ini apa? Sekarang pula terbongkar isu kapal keluar masuk macam rumah sendiri, tak payah basuh kaki, keluar masuk. Saudara, dalam isu sawit dia lebih serius daripada semua itu. Maksudnya apa? Saudara, ketika kebangkitan Hamas, intifada yang memenangkan Hamas dalam pilihan raya, saudara, bekas pimpinan utama Amerika Jimmy Carter jadi pemantau dalam pilihan raya yang Hamas menang. Jimmy Carter kata ini antara pilihan raya yang paling adil, aman dan sempurna yang dia pernah tengok sehingga Hamas menang. Apabila Hamas menang saudara, Israel tak nak iktiraf, Amerika tak nak iktiraf, serentak dengan Malaysia tak nak iktiraf Hamas saudara, tak nak iktiraf Hamas. Oleh kerana itu seluruh dunia telah berlaku satu kebencian terhadap Israel. Walaupun dia aktivis-aktivis bukan Islam saudara, bukan Islam, tapi mereka ada jiwa dan perasaan. Maka telah berlaku satu usaha lobby boikot penghantaran minyak masak ke Israel. Minyak kacang, minyak sayur, minyak soya tak dihantar. Akhirnya Israel nak mampus daripada ketika itu. Maka ada sebuah negara telah menghulurkan tangan. Negara tersebut bernama Malaysia. Kita bantu hantar sawit ke Israel. Akhirnya saudara, kita hantar sawit mula-mula untuk makan orang Israel. Lepas tu lama-lama jadi banyak, sehingga akhirnya sekarang ini Israel telah tersenarai sebagai pengeluar sawit dunia. Israel ada pokok sawit? Ada tak? Mana ada pokok kurma, mana lah. Tapi akhirnya kita hantar lagi banyak. Saudara, saya tak dedah-dedah saja, kita dedah dengan dokumen, maklumat dan sebagainya. Antara yang kita dedah, yang terbaru yang kita dapat ialah senarai confirmation slip melibatkan syarikat tempatan. Saya sebut saudara ni, Mewah Oil Industry Sdn Bhd, beralamat di Jalan Ni Heng, Johor Bahru, Johor. Dia hantar terus daripada Pasir Gudang ke Ashdod. Ashdod ni bukan kat rantau Gombau tu. Ashdod ni letak kat Israel.